Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaullah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengiktiraf prestasi kokoh serta kemajuan yang dicapai oleh syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG dan syarikat Brunei Gas Carriers Sendirian Berhad BGC pada tahun 2025, khususnya dalam memastikan kecekapan operasi, kedudukan kawangan yang berdaya tahan serta komitmen terhadap keselamatan. Sehubungan itu, Baginda menekankan kepentingan untuk mengekalkan prestasi ini sepanjang tahun 2026, khususnya mengambil kira lanskap tenaga global pada masa kini dibelenggu ketidaktentuan geopolitik dan harga minyak yang tidak stabil. Baginda menegaskan bahawa tekanan luar ini memerlukan kewaspadaan tahanan dan pertimbangan yang berhemah di semua peringkat organisasi. Baginda turut menegaskan keperluan untuk mengamalkan perspektif jangka panjang termasuk mempertimbangkan kitaran pasaran terkini dan pergerakan jangka pendek. Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah semasa berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat BLNG ke-229 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat BGC ke-115 bagi suku pertama tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba Kebawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminio bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat BLNG dan Syarikat BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa. Mesyuarat membincangkan perkara-perkara penting seperti prestasi operasi, keselamatan, kawangan dan pembangunan tenaga manusia serta strategi jangka panjang bagi syarikat BLNG dan syarikat BGC. Mesyuarat juga dihadiri oleh pihak-pihak berkepentingan termasuk shareholders directors yang mewakili Kerajaan Kebawah Dulia Maha Mulia, Shell PLC dan Mitsubishi Corporation serta ahli-ahli kepimpinan daripada BLNG dan BGC. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya akan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP ke-418 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Brunei Shell Marketing Sendirian Berhad BSM ke-196 bagi suku pertama tahun 2026 hari ini. All the time. And tomorrow you'll see me as well. Thank you, Your Majesty. She's not taking. I think so. Your Majesty. 40 pohon ditanam dan sejumlah 230.4 kilogram sampah dikutip pada acara penanaman pokok dan pembersihan pantai sempena sambutan Hari Bumi dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dengan sokongan kumpulan isteri menteri-menteri Kabinet, timbalan-timbalan menteri, setiausaha setiausaha tetap dan timbalan-timbalan setiausaha tetap dan ahli bersekutu. Acara diadakan di Taman Rekreasi Pantai Muara. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Aktiviti seumpamanya selaras dengan sambutan Hari Bumi bertujuan meningkatkan kesedaran dan menggalakkan penglibatan semua lapisan masyarakat dalam memelihara alam sekitar.
Sambutan Hari Bumi tahun ini memfokuskan kepada peranan kolektif orang ramai, komuniti dan organisasi dalam sama-sama mengekalkan usaha menjaga dan melindungi alam sekitar. Negara Brunei Darussalam mengesahkan sokongan bagi sistem maritim antarabangsa yang digunakan dalam memastikan laluan selamat kapal-kapal dan melindungi para pelaut. Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi menekankan kepentingan mengekalkan kemampanan dan kedaya tahanan hubungan maritim yang melindungi rantai bekalan global dan sekuriti tenaga. Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa mengungsikan perkara tersebut semasa perjumpaan meja bulat peringkat menteri yang diadakan semasa Minggu Maritim Singapura dan Expo 2026. Minggu Maritim Singapura dan Expo 2026 menyaksikan penyertaan negara Brunei Darussalam melalui pihak berkuasa maritim dan pelabuhan Brunei Darussalam dengan Muara Port Company dan Muara Maritime Services mempamerkan inisiatif maritim, pelabuhan dan digital. Expo melibatkan pihak berkepentingan industri bagi mendalami peluang-peluang kerjasama dan bertukar-tukar fikiran mengenai masa depan sektor maritim. Perjumpaan meja bulat peringkat menteri dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Jeffrey Xiao, pemangku Menteri Pengangkutan. Expo yang berjalan sehingga 24 April ini mewujudkan kolaborasi para pemain industri maritim yang mengesahkan komitmen bersepadu untuk mengukuhkan kerjasama dalam menjadikan sektor maritim yang mampan dan siaga masa depan. Keluarga bahagia bukanlah suatu gagasan yang idealistik semata-mata, bahkan ia merupakan tuntutan agama, keperluan masyarakat dan prasyarat penting kepada kekuatan serta kesejahteraan negara. Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama berkata, usaha memperkukuh institusi keluarga bukan hanya tugas ibu bapa semata-mata dan bukan juga terhad kepada mahkamah, kementerian atau institusi agama sahaja. Berucap pada pembentangan kertas ceramah perdana Muktamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah Muafiq 2025-2026, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan menjelaskan usaha itu menuntut iltizam bersama dan gerak kerja bersepadu daripada keluarga, masyarakat, masjid, institusi pendidikan, agensi kerajaan, institusi perundangan, badan kebajikan serta pemimpin di semua peringkat. Majlis berlangsung di College University Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Bukan keluarga yang bahagia sebagaimana yang tema yang disediakan, bukanlah satu agenda sampingan, bukan juga agenda bermusim. Sebaliknya, ia adalah agenda induk dalam pembangunan insan dan daya tahan negara. Bertemakan keluarga bahagia menjamin warisan insan berkualiti lagi beriman, pembentangan selama 2 hari melibatkan 300 peserta. Muafiq antara lain bertujuan mengukuhkan pembinaan keluarga berkat yang sakinah, mawaddah warahmah di samping memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pendidikan kekeluargaan. Membina ekonomi keluarga. 4 pegawai haji daripada Darussalam Services Sdn Berhad petang kemarin berlepas ke Arab Saudi bagi membuat persediaan awal untuk menyambut ketibaan bakal jemaah haji yang mengikuti pakej kendalian syarikat tersebut. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama selaku pengerusi Darussalam Holdings Sdn Berhad. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Mahmud bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Darussalam Services Sdn Berhad. Bagi musim haji tahun ini, 448 bakal jemaah haji akan mengikuti pakej syarikat berkenaan. Negara Brunei Darussalam menumpukan usahanya ke atas sebarangan berkualiti tinggi dengan nilai tambah yang selamat, kompetitif dan mesra alam sekitar.
dalam langkah jelas dan teliti bagi mengukuhkan sekuriti makanan. Dalam hal ini, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan menekankan yang pertumbuhan perlu seiring dengan kemampanan. Perkara tersebut ditekankan semasa Forum Makanan Asia Pasifik APFF yang diadakan sempena Persidangan Serantau Pertubuhan Makanan dan Pertanian bagi Asia dan Pasifik APRC sesi ke-38. Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan juga menggariskan yang sumber asli dilihat sebagai penting, bukan pilihan dalam memastikan sekuriti makanan dan kemampanan kebangsaan jangka panjang. Strategi seimbang tersebut bertujuan memastikan bekalan makanan negara dan pada masa yang sama memelihara alam sekitar bagi generasi masa depan. Forum menyediakan platform bagi mempercepat transformasi sistem agri makanan melalui pelaburan, sains dan inovasi serta kepimpinan wanita dan belia. Mesyuarat Pegawai Kanan Persidangan Serantau Pertubuhan Makanan dan Pertanian bagi Asia dan Pasifik sesi ke-38 berakhir petang kemarin. Dalam tempoh 3 hari, para peserta membincangkan cabaran dan isu serta asas dasar menjelang sesi peringkat menteri. Mempengerusikan mesyuarat Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Mesyuarat membentangkan agenda termasuk meningkatkan akses kepada makanan yang berzat dan mudah diperoleh, mempercepat penghasilan pertanian rendah karbon dan berdaya tahan, memperbaiki keberkesanan dan inklusif dalam sistem agri makanan, mempermudah perdagangan dan integrasi pasaran. Rombongan peserta Persidangan Serantau Pertubuhan Makanan dan Pertanian bagi Asia dan Pasifik FAO membuat lawatan ke kawasan kemajuan pertanian Tunku. Lawatan bertujuan meninjau perkembangan sektor pertanian moden di negara ini serta melihat sendiri pelaksanaan teknologi dalam pengeluaran hasil pertanian tempatan. Menyertai lawatan Menteri Ternakan Kementerian Ternakan Papua New Guinea, Menteri Kementerian Pertanian dan Perikanan Samoa, Menteri Pertanian Makanan dan Perhutanan Tonga dan Menteri Sumber Asli Tuvalu. Rombongan berpeluang menyaksikan sendiri amalan pertanian mampan dan berteknologi tinggi yang menyokong usaha meningkatkan keselamatan makanan negara, mengurangkan kebergantungan kepada import serta memperkukuh kepelbagaian ekonomi. Jaraiwara bertemakan MIB at Campus menyingkap warisan dan identiti Melayu Islam Beraja bertujuan meningkatkan kesedaran dan penghayatan mahasiswa terhadap falsafah kebangsaan melalui pendekatan yang lebih interaktif, kreatif dan berinformasi. Dianjurkan oleh Universiti Islam Sultan Sharif Ali, perasmian Jaraiwara Melayu Islam Beraja MIB berlangsung di universiti berkenaan. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Antara pengisian Jaraiwara, forum MIB yang disampaikan oleh dua tokoh akademik iaitu Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong dan Dr. Haji Awang Asbol bin Haji Mail yang mengupas isu-isu semasa berkaitan peranan dan relevansi MIB dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Universiti Brunei Darussalam UBD melalui Sekolah Perniagaan dan Ekonomi menganjurkan Mesyuarat Agung Tahunan Rangkaian Universiti ASEAN untuk Perniagaan dan Ekonomi AUNB 2026. Mesyuarat dirasmikan di UBD. Mesyuarat menghimpunkan ahli akademik dan pemimpin profesional terkemuka dari seluruh Asia Tenggara dan pengubal dasar tempatan. Mesyuarat bukan hanya mengukuhkan hubungan institusi dalam kalangan ASEAN tetapi juga menyumbang kepada pembentukan perniagaan dan lanskap ekonomi yang mampan.
inklusif serta siap siaga masa depan. Juga diadakan penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU di antara Persatuan Akauntan Bertauliah Berkanun dan institusi ahli AUNB. Negara Brunei Darussalam pada masa ini berada di dalam fasa peralihan monsun yang lazimnya akan berterusan sehingga hujung Mei 2026. Sejak 8 April yang lalu, tiada turunan hujan yang signifikan direkodkan di stesen pencerapan cuaca di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Setakat ini, jumlah turunan hujan yang direkodkan bagi bulan April 2026 sebanyak 65.7 mm. 70% lebih rendah berbanding jumlah puratan normal bagi bulan April 242 mm. Negara Brunei Darussalam mengalami keran cuaca panas melampau selama 4 hari pada 14 hingga 17 April 2026. Bagi bulan ini, beberapa stesen pencerapan cuaca automatik Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam merekodkan suhu maksimum harian tertinggi sekurang-kurangnya 35 darjah Celsius. Aktiviti turunan hujan dijangka berlaku di beberapa kawasan negara kemarin dan hari ini. Walau bagaimanapun, keadaan cuaca diramalkan kembali panas dan kering sehingga hujung minggu ini dengan aktiviti turunan hujan yang minimum berlaku terutamanya di kawasan pedalaman. Manakala suhu maksimum harian dijangkakan berada dalam lingkungan 33 darjah Celsius hingga 37 darjah Celsius. Orang ramai dinasihati untuk mengambil perhatian dan seterusnya mengambil langkah berpatutan berikutan kerana cuaca panas dan kering dijangka berterusan sehingga hujung minggu ini.